Orang Melayu dia silap dia lah, dia terlalu memberi tumpuan fokus dia kepada parti politik. Orang Melayu mana ada NGO yang kuat, NGO yang konsisten kuat mewakili orang Melayu dalam isu pendidikan ke, isu apa ke. Tak macam Dong Yao Zong. Semua parti politik pun akan ikut apa naratif apa orang, yang naratif daripada Dong Yao Zong. Dong Zong. Okey, Dong Zong. Saya nampak betul. Tapi orang Melayu dia tertumpu pada parti politik. Bila kita kata tertumpu pada parti politik, dia problem lah. Sebab politik ni dia macam-macam lah. Dia punya polemik dia, siapa yang nak ni, seni dia. tapi kalau kita tertumpu kepada NGO, kita ada kesatuan kita sendiri. Yang ni yang orang Melayu tak ada ni. Sebenarnya budaya tu dah ada. Budaya kerjasama, gotong royong itu istilah prinsip koperasi. Tapi kita tak perkasakan benda itu. Dalam konteks yang lagi structured lah kita kata, benda tu tak diperkasakan. Selamat mendengar dan selamat menontonkan kami dalam Minmat Podcast. Sembang Kopi Terbang dikuasakan oleh Yayasan Mawadah dan Langkah Studio. Alhamdulillah, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang menonton dan juga mendengarkan kami dalam Minmat Podcast, kerana apabila setelah keluarnya episod ini, kami telah dijemput untuk bersama-sama dalam satu festival podcast yang akan diadakan pada tahun 2024. Semua itu kita akan maklumkan nanti. Dan Alhamdulillah Mat, macam mana agaknya penerimaan kita? Saya terkejut sebab Amin mula intro dengan sangat sopan. Mungkin dia tengah ambil semangat keluar sekejap. Duduk pun duduk silang. Kena ada gaya. Nak kena gaya. So kita ucap terima kasih kepada Khairi Jamaluddin sebab jemput kita menjadi salah seorang daripada yang akan memeriahkan Podfest. Bukan senang nak masuk line up ni. Bukan senang. Tapi apa pun, macam Amin cakap, kita akan maklumkan kemudian selepas PC. Sebab PC, dan ada PC yang dah diwar-warkan, dan ini semua hasil daripada sokongan anda, sebab mungkin kekuatan yang ada pada podcast ini juga menambah ilmu pengetahuan kita. Dan lebih-lebih lagi, bukan sekadar ilmu pengetahuan, tapi kita nak cerita luar daripada konteks yang lebih selesa. Sebab kita bawa orang-orang akademik, ada ilmu, dan mereka jadi selesa dengan kita sebab kita kenal diorang dan mereka rasa ini adalah satu cubicle ataupun satu comfort zone untuk mereka luahkan apa sahaja. So hari ini kita bawa seorang academician yang meningkat naik, walaupun saya menyampah dengan dia. Dan okay, kita ada bersama kita pensyarah kanan ataupun pensyarah Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, Dr. Mukid. Apa khabar, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Panggil doktor lah. Dekat sini panggil doktor Okay. Kalau lepak dah ada yang doktor. Dia lebih berautoriti lah. Jadi Alhamdulillah, kita nak cerita pasal Melayu lah. Sebab kalau hari ni kita tengok dalam social media ataupun dalam suasana suhu politik kita, dia ada masa tu bila bercakap pasal Melayu tu, ada yang terlebih Melayu. Ada yang kalau tak duduk bercakap pasal Melayu ni, dia tak sayangkan maruah bangsa dia. Dan ada ayat lagi main, dia sebut apa? Terpaling Melayu. Terpaling Melayu. Dan sekarang ni apa-apa saja isu berkaitan dengan Melayu, berkaitan dengan agama, dia menjadi isu sensasi. Sehingga sekarang ni pun kerajaan kita dah bawa satu orang kata penguatkuasaan tentang 3R. Jadi kita nak tahulah cerita kat sini, yang Melayu mana yang kita nak kena follow? Adakah kita terlebih Melayu ataupun tantah kami ni tak cukup Melayu. Sebab nampak ataupun macam ada liberal ni. Nampak macam kan. Okay. Jadi Mat, jom kita mulakan. So kita nak bincang pasal dilema Melayu. Saya Melayu, Amin Melayu, Mukid, Dr. Mukid pun Melayu. So bila kita confirm Melayu lah, walaupun muka kita orang sama macam Arab sikit kan. Awak macam Yahudi lah ni. Macam Yahudi pula. So kita boleh cerita pasal Melayu ni, tuan-tuan perempuan, tak apa tidak, kita sebab sayangkan bangsa kita. So mungkin ada fakta-fakta ataupun ada dilema yang betul, dan ada yang mungkin kurang tepat memerlukan kita untuk pencerahan. So jom. Dr. Mukid, pasca PRU yang baru ni menunjukkan bahawa ketumbukan politik Melayu yang begitu dahsyat. Masa tu sampai orang cakap terus terang, kalau letak calon dekat Perikatan Nasional, letaklah batu ke pokok pisang ke, tetap akan menang Perikatan Nasional. Yang penting duduk dekat kawasan Melayu majoriti. So macam Dr. Mukid sebagai orang yang dalam Akademi Pengajian Melayu melihat suasana politik ni bagus ataupun sebaliknya? Terima kasih pada Rahmat dengan kena panggil PU Rahmat ke? Ikutlah panggil sayang boleh. Panggil apa pun just to face it. Boleh. Jangan malu. Perasaan tak boleh malu. Kelantan. Okay. PU Amin lah kita panggil PU juga. PU Amin, PU Rahmat. Terima kasih sebab sudi jemput ke studio. Baik. Apa soalan tadi, Mat? Lupa dia. Bila kita nampak dominasi Melayu, politik Melayu, dia sebenarnya bukan Melayu je sebenarnya. Dia satu masalah kita ialah masalah politik Malaysia. Demografi politik Malaysia ni bila dia terlalu, orang kata apa?
terlalu polarized dia punya politik kita. China tertumpu kepada satu parti politik, Melayu tertumpu kepada satu blok politik. Benda ini tak sihat. Jadi sebenarnya kita nak politik macam mana? Politik yang ada gambaran, yang merangkumkan ke semua sekali. Maknanya politik dalam satu blok politik, ini yang sesuai untuk demografi Malaysia ni. Ada perwakilan daripada Melayu, majoritinya mesti daripada Melayu lah. Kemudian ada perwakilan daripada China, India, kemudian daripada Sabah Sarawak. Inilah sebenarnya coalition yang kita nak. Yang paling ideal. Yang paling ideal. Tapi tak wujud. Untuk mewakili. Pernah wujud. Bila kita pernah wujud macam tu? UMNO BN Zaman ada bila? benda tu. Zaman Tun Mahathir. Zaman awal-awal daripada penubuhan Malaysia, kita ada benda tu, ada Awal-awal tu penegasan maksudnya zaman daripada Tunku MA Abdul Rahman lah. Tunku Abdul Rahman apa semua. Benda tu masih lagi kita nampak balance. Walaupun untuk satu coalition lah. Jadi benda tu bila selepas daripada PR14, benda tu dah tak ada. Okay. Bila mana PH naik jadi kerajaan, benda tu dah berubah. Jadi macam kalau kita kata dulu, satu kerajaan, satu blok ni, dia mesti diwakili parti Melayu sahaja. Akan menjadi mengetuai coalition pembangkang kerajaan. Tapi selepas daripada PH naik, dia berubah. Jadi kalau masa PH naik PRU 14 dulu, kali pertama 2018 yang majoriti parti politik yang Melayu, jadi Amanah dapat berapa kursi je, Bersatu berapa kursi je. Yang banyak DAP dan PKR. Bukan kita bercakap dari aspek sebab benda ni kadang-kadang sensitif juga. Bila kita tulis, kadang-kadang orang tak faham konteks demografi Malaysia ni. Sebab bila kita bercakap ni Melayu ini ada juga sentimen macam tu. Tak, kita bercakap sebab kita kena faham konteks Malaysia ni macam mana. Jadi kadang-kadang memang kita mahu tak mahu memang kena diketuai, satu coalition tu diketuai oleh pemimpin Melayu Islam. Dia tak boleh yang parti yang kurang dominan, parti yang Melayu Islam yang sebenarnya dapat kursi yang paling sikit. Benda tu akan rasa, nanti kita akan bincang lah tentang rasa Melayu rasa tak selamat sebab UMNO dia dominan dahulu terlalu dominan lah. Kadang-kadang kita pun tak suka jugalah politik yang terlalu dominan macam, tapi setidak-tidaknya itu ialah gambaran ataupun representatif kepada demografi Malaysia lah. Melayu majoriti, kemudian ada Cina, ada India, kemudian ada daripada Sabah Sarawak. Ini coalition yang ideal yang kita nak lah. Sekarang ni kita nak cerita tentang kalau kuasa politik dia ada percampuran dan kita perlukan balance tu lah. Sekarang ni selalunya bila berlaku perubahan politik lepas UMNO jatuh, Pakatan naik, Harapan naik, kemudian PN pula, lepas tu sekarang ni Harapan balik. Jadi isunya hari ni selalu dibawakan tentang Melayu terancam. Jadi benda tu mitos ataupun memang realiti? Kita sekarang diancam oleh kuasa bangsa-bangsa lain dalam negara kita. Itu soalan yang sebenarnya tu research saya punya thesis. Memang kajian fokus PhD. pada PhD, fokus tentang keterancaman Melayu. Keterancaman Melayu. Sebab masa tu ada isu yang cukup besar lah, isu yang macam ni lah. Tapi masa tu dia terlalu emosi, terlalu emosional. Perbincangan tu dia dah tak jadi rational. Sedangkan orang Melayu ni dia sebenarnya walaupun dia panggil istilahnya ada hati budi. Hati budi ni emosi. Tapi orang Melayu dia lupa. Dia sebenarnya ada mementingkan akal budi. Konsep reasoning tu. Reasoning ni yang kurang bila kita bincang isu Melayu terancam ataupun tak. Dan kalau dulu masa zaman PH menang 1.0 dulu, kalau kita cuba untuk orang kata apa menjawab benda ni tak betul, kita akan memang kena bambu lah. Kena bambu habis lah. Contoh apa benda yang masa tu Dr. Mukid ingat isu tu menjadi sentimen, jadi emosi, tapi sebenarnya tak betul. Antara contoh? Tabung haji. Tabung haji Isu terancam. Isu tabung haji. Isu tabung haji memang kelekat lah. Siapa kata silap, Dasuki pun pernah kena saman. Kalau betul kan, pernah kena saman kes yang terbaru ni lah. Kes tabung haji. Jadi kalau kita tengok dia punya rentetan isu tu, sebab bila saya buat kajian ni sebenarnya benda tu dah lepas, isu tu dah lepas. Jadi kita boleh baca balik ke semua kenyataan-kenyataan daripada parti politik, kita kumpulkan, kita analisis, kita sampai tergelak baca. Macam ni pun boleh jadi isu. Isu yang memang tak rasional macam ni pun boleh jadi satu isu yang besar. Memang tak logik pun kadang-kadang. Tapi benda itulah yang terpakai dekat kawasan-kawasan Melayu.
Tapi yang ruginya ialah kita lah, orang Melayu lah. Sebab masa tu ramai orang kata keluarkan duit daripada tabung haji. Keluarkan duit daripada tabung haji. Jangan ni tabung haji dah jual kepada DAP, kepada China. Sebenarnya memang kalau kita baca statement-statement daripada orang kata sarjana-sarjana perbankan Islam apa semua ni, dia kata benda tu proses biasa. Proses biasa sebab tabung haji tu memang dia ada kes. Sebelum tu kan dia ada kes, banyak kes 1MDB apa semua kan. Jadi itu ialah fasa pemulihan. Dia ada satu plan pemulihan lah, masa saya pun lupa nama jelas dia. Tapi fasa pemulihan tu lah yang dia kata kena dipinjamkan kepada dia panggil bail out kepada Kementerian Kewangan. Guan Eng. Jadi itu yang jadi isu, dia kata jual kepada tapi isu tu DAP. Maknanya mitos tu lah yang menyebabkan orang Melayu rasa kerugian tak dapat sampaikan terlepas giliran untuk menunaikan ibadah haji. Betul. Saya ingat sebab dia jadi cerita politik sebab benda-benda yang berkaitan dengan benda-benda Melayu ni nak guna pula waktu politik ataupun waktu pilihan raya. Waktu tu pilihan raya kecil banyak pula, muafakat nasional pula ada waktu tu. Betul. Jadi memang itulah senjata yang ada pun. Tapi saya percaya Dr. Mukid itu satu daripada kisah bahawa tak betul Melayu terancam, dan saya percaya mesti ada betulnya juga Melayu terancam. Mengikut Dr. Mukid punya kajian, ada tak betul-betul bahawa satu cerita, satu kisah, satu keadaan yang betul Melayu terancam? Kita nak kata Melayu terancam tu, dia satunya dia terlalu subjektif lah, terlalu subjektif. Tapi kita boleh nampak untuk kita faham bagaimana mentaliti ataupun orang kata psyche lah, psyche orang Melayu bila ada satu isu. Sebenarnya PH pun ada kesilapan. Contoh, dalam tempoh masa yang sekejap, orang Melayu itu kali pertama berlaku pertukaran kerajaan. Kali pertama. Tapi apa PH buat? Dia tak fokus pada isu ekonomi pun. Tapi dia rombak satu benda yang dah menjadi tradisi politik. Apa dia? Lantik Peguam Negara Tommy Thomas, lantik Menteri Kewangan bukan Melayu. Sebenarnya dulu dah ada, tapi dah lama dah tak ada. Selepas tahun 69, lepas tahun 73 tu dah lama tak ada. Kemudian kita adakan balik. Kemudian Menteri Kewangan pada waktu tu yang bukan Melayu pula mengusik tabung haji yang milik orang Melayu. So itu satu benda yang domino effect lah. Betul. Dia menyebabkan orang Melayu rasa bahawa dia nak diganggu lah. Perubahan yang drastik. Drastik. Tapi belum lagi diterima. Sebab yang macam ni, contohnya masa tu ada interview Ustaz Siddiq Fazil. Dia kata ada perubahan yang sebenarnya kita perlu kekalkan yang lama. Contohnya dia kata zaman Nabi, kunci Kaabah pun dia kata tak diberikan kepada orang Islam pada peringkat awal pun. Tapi kita kekalkan dia sebab benda tu tak ada efek pun sebenarnya peringkat awal. Tapi memberi gambaran yang salah. Gambaran yang salah ni lah yang bagi dominos effect kepada isu-isu yang lain. Banyak isu-isu lah pasal ICERT, Settled Rome. Kalau baca Settled Rome pun sama, kita tergelak je baca. Macam tu dia boleh twist pergi situ. Adalah interview dengan beberapa NGO Melayu Islam apa semua. Dan dia orang ni orang yang ke depan dalam isu tu. Jadi macam mana orang yang ke depan bila kita interview, jawapan yang dia bagi tu memanglah sebenarnya tak ada pun dalam Statute Rome punya isu. Tapi dia boleh twist, macam mana ni? Kita pun pening tu. Tapi kita sebagai pengkaji ni kita ambil benda tu sebagai satu bahan yang menarik lah untuk dikaji. Kita tak adalah nak tak boleh macam tu, salah. Kita tak betulkan lah. Betul. Kalau ikut Dr. Mukid lah, ahli politik Melayu kita ni betul-betul nak memperjuangkan bangsa Melayu sendiri ataupun sekadar untuk banner kuasa aja. Banner legasi aja. Legasi politik ada juga. Benda tu pun tak mustahil lah sebenarnya. Kalau tengok pada isu siapa yang betul-betul serius untuk mengangkat idea-idea Melayu ni, sebenarnya golongan Melayu yang kiri ni. Tapi dia tak sebut pun hidup Melayu, tapi apa yang dia buat, idea yang dia buat itu kita nampak hasil. Contohnya Dr. Syed Hussein Ali dengan geng dia, ramailah ada beberapa nama. Dia ni tak sebut. Dia memang kita nampak, kalau kita tanya sembang dengan dia, kita akan nampak betapa kecintaan dia terhadap orang Melayu. Tapi dia tak resis lah. Betul. Tapi dia ada idea dia. Okay, orang Melayu perlu maju macam ni, ekonomi dia macam ni. Jadi
Kalau macam itulah perbahasan untuk mengangkat Melayu, tak ada masalah. Itu yang sepatutnya. Bila Dr. Mukid sebut tentang perbahasan mengangkat Melayu, antara tokoh yang ke depan Dr. Mukid adalah Dr. Syed Hussein Alatas. Bila dia bincang dia banyak pasal mitos pribumi malas, Ya, sama. ni satu geng lah mereka ni. Kalau kita kata dalam wacana sekarang, mereka akan dianggap sebagai golongan kiri. So pasal mitos pribumi malas, kita nak fokus pasal optik tu sebab baru-baru ni dalam minggu ni KS. seorang perempuan Kemboja. Kemboja. KS tu siapa? Ingat kat KM. Bukan. KS kan ada juga, kan ada Mahathir kan ada. Tun, dia ulang balik dia punya premis lama dia. Yang Melayu malas. Melayu malas. Lepas tu disambut oleh dengan seorang influencer TikTok warga keturunan Kemboja. So Syed Hussein dah panjang lebar bahas. Mungkin Dr. Mukid boleh tekankan lagi. Betul ke Melayu malas? Sebenarnya benda tu dah dah lapuk lah. Kita nak jawab pun rasa benda tu macam, tapi ada yang terkesan sebenarnya. Ada lagi sebenarnya orang yang pada dia benda tu akan bagi satu, orang kata, kesan dramatik. Bila kata okay, Melayu malas, dia macam motivasi lah. Kamu kenapa tak nangis, kamu anak dahaka, kena nangis lah. Jadi orang Melayu pun dia macam tu lah. Dia ada rasa macam tu. Jadi dia kata, bila kata Melayu malas, dia rasa kononnya dapat bangkitkan semangat. Tapi tak sebenarnya. Benda tu tak, sebenarnya kalau tak tercapai di akal pun, tak logik. Generalisasi yang sepatutnya memang tak ada, tak layak untuk kita lontarkan, terutamanya oleh seorang tokoh negarawan lah, untuk mengulang premis yang sama. Dah kita jawab berapa kali dah. Dah berapa ramai sejarah-sejarah besar dah meninggal lah pun Syed Hussein Alatas. Tetapi kita masih lagi mengulang. Sebenarnya benda tu penjajah punya faham lah, yang diterapkan kepada kita dan dipercayai oleh tokoh-tokoh dan juga pemimpin kita sendiri yang Melayu tu malas. Betul. Tapi kalau cerita pasal Melayu ni kan, kita kata ada kuasa politik, kita ada majlis agama lah yang memperkuatkan lagi. Kita ada adat istiadat Melayu, esko-esko negeri dan sebagainya. Satu benda, kalau kita cerita lah, zaman hari ni kita nak memperkuatkan orang Melayu. Orang Melayu ada kedudukan relevan, kita ada akademi pengajian Melayu. Tapi orang Melayu sendiri yang jual tanah. Boleh tukar status tanah daripada bumi kepada non-bumi semata-mata untuk keuntungan. Jadi kefahaman untuk sayang Melayu tu macam mana usaha kita sepatutnya? Seminar, wacana, berlambak dah. Budak-budak podcast. Itu yang terbaru lah kan. Tapi budak-budak kita ataupun generasi akan datang lah. Kalau generasi mak bapak dia pun dah menjual tanah, ataupun menjual, mungkin kita boleh kata Melayu itu sendiri, macam mana anak-anak keturunan kita nanti? Apa usaha kita sepatutnya, Doktor? Itu soalan tu berat juga tu soalan tu. Berat soalan tu. Kalau nak susun balik wacana tentang benda tu memang agak susah lah. Tapi kalau kita boleh rungkaikan satu-satu, kita kata satunya kita kena jelas. Kita nak Melayu, bila kita kata nak Melayu ni diangkat, kita nak angkat Melayu yang macam mana? Pertama sekali kita kena jelas juga aspek ekonomi satu, dan juga aspek kebudayaan. Kebudayaan termasuklah identiti, pemikiran, apa semua ni. Tapi banyak yang kita tak, perbahasan kita tentang mengangkat Melayu ni dia tak konsisten. Bab ekonomi pun kita tak jelas. Dan sampai sekarang pun Melayu dah berapa kali bertukar kepimpinan, Melayu tetap lagi miskin. Betul. Majoriti tetap miskin. Kemudian kalau kita ukur dari aspek kebudayaan, bahasa kita semakin teruk, nilai santun, nilai budi kita semakin jatuh. Jadi macam mana kita kata kita nak angkat Melayu? Bahasa contohnya, Melayu kan kita istilahkan dalam perlembagaan tu, Melayu ni orang yang bertutur bahasa Melayu. Berapa ramai mak bapak kita, keluarga-keluarga Melayu ni dah mula bercakap Melayu dengan bercakap bahasa Inggeris dengan anak-anak kecil. Jadi itu sebenarnya identiti, itu jati diri tu. Jadi kalau benda itu, bahasa pun dihilangkan, jadi Melayu tu hanya tinggal pada 153 tentang kedudukan istimewa Melayu je lah. Ya, betul. Identiti tu dah tak ada. Dalam teks saja. Dalam teks saja. Saya rasa isu ni kerana kita banyak sentuh surface. Masalah kita bila sentuh surface. Bila contoh lah, saya suka Ustaz Rizal sebut berkaitan tentang Islam. Kita sebut kata Islam agama yang benar. Islam agama yang semua. Ya benar, okay, fine. Apa yang benar tu? 1, 2, 3 tak boleh listkan. So bila kita kata contoh, jom kita selamatkan ekonomi Melayu, kita hilang sentuhan orang-orang terdahulu, profesor UM yang buat tabung haji, Ungku Aziz, yang bila dia kata perlu selamatkan ekonomi Melayu, dia wujudkan terus tabung haji. Jelas apa benda perjuangan dia. Ada dasar. So bila kita kata jom selamatkan ekonomi Melayu, apa benda? Dia tak tahu. Akhir sekali dia akan pergi, bila kata nak perjuangkan Melayu, akhir sekali kita kena kontrak mesti
Melayu dia. Itu sebenarnya bila kata kontrak mesti Melayu apa semua tu sebenarnya dia merujuk kepada kalau kita kata kita sebenarnya nak mengangkat, betul lah kita nak menjamin kedudukan istimewa Melayu. Tapi sebenarnya bila dicakap macam tu, sebenarnya dia sebenarnya nak mengangkat kedudukan Melayu istimewa. Segelintir Melayu elit ni saja. Okey, ada satu gambaran dalam Facebook. Dia buat perbezaan sekitar tahun 60-an ataupun sekitar tahun 1940-50, mana awal-awal merdeka dulu dekat Palestin. Ada satu orang Arab yang duduk dekat atas teksi lama tu kan, macam apa kita panggil tu, basikal ataupun beca lama tu. Jadi tukang bawa tu adalah Yahudi. Dan di Pulau Pinang pula gambarannya satu orang Melayu yang duduk di tempat yang sama di belakang beca. Pembawanya itu adalah seorang Cina. Tapi diorang buat twist lah hari ni, gambaran dalam media sosial menunjukkan benda tu dah berubah. Contohnya di Palestin, orang Yahudi hari ni yang jadi ketua, jadi tuan. Kalau dulu diorang masuk kena check up, diorang pula hari ni buat check up pula kan. Jadi kalau dekat Penang macam tu lah, umpamanya orang Melayu dulu tuan, sekarang diorang pula jadi driver kepada bos-bos besar Cina kat belakang. Jadi memang sekarang ni benda tengah berlaku tu pun sekadar bayangan dalam media sosial, mitos saja. Sebenarnya pasal benda tu tak relevan pun sebenarnya. Tak relevan untuk dibangkitkan lah. Tak relevan untuk dibangkitkan pun. Konteks berbeza, macam-macam lah. Tapi fokus kalau pasal benda tu ialah motif sebenarnya. Motif apa yang memandu untuk dia buat kesimpulan yang macam tu. Dia sebenarnya ada motif politik dekat situ. Jadi, tapi persoalan ni lah, kita dah bercakap tentang ketuanan Melayu ni dah berpuluh tahun bercakap tentang ketuanan Melayu. Siapa yang tak bercakap tentang ketuanan? Tapi Melayu tak miskin, Melayu tetap terkebelakang. Jadi mana ada isu yang sebenarnya yang lagi mendasar yang kita tak selesaikan. Isu tu yang kita nak selesaikan. Tapi orang Melayu ni bila kita bercakap macam ni, dia anggap kita ni bukan Melayu lah. Tapi kalau kita tanya dia balik, Melayu mestilah kita merujuk kepada pembacaan sastra. Kau baca sastra Melayu, itu gambaran pemikiran Melayu. Dia pun tak faham. Melayu ni konteks ni macam mana konteks? Dia bukan bersifat ras. Bangsa Melayu kan. Bangsa Melayu yang kita guna tu, dia bukan konsep ras. Sebenarnya bangsa Melayu tu pun agak fragile, fleksibel. Kita boleh terima masuk. Luas. Sampai sekarang bawa bincang lagi Melayu tu macam mana identiti Melayu tu. Sebab tu Ridwan Tim mengatakan dia Melayu menurut perlembagaan. Prof Dr. Ridwan Tim kata dia Melayu. Kerana dia bertutur bahasa Melayu, berpakaian seperti orang Melayu. Dan dia is Muslim, dia seorang Islam. So tapi itu dia ketua Cina lah. Cuma nak kata perbincangan ni masih lagi berjalan. Sebab saya rasa benda pertama yang kita minta maaf orang terdahulu yang saya mungkin kata ni akan terasa, kita tak selesaikan negara bangsa kita. Ya betul. Setuju. Masalah negara bangsa saya rasa lebih awal tak selesai. Indonesia selesai awal. Betul, setuju. Sekarang ni bila kita bercakap Melayu, selalunya saya bawa konteks budak muda lah, budak TikTok, geng sunat laser lah. Kan? Kebanyakan diorang ni bila bercakap Melayu, malah aku nak cerita Melayu ni. Itu semua politik UMNO. Kalau kita literal sikit, multi-literal bangsa apa semua, kira kau nak menyamakan antara semua bangsa, menyamakan agama. Jadi kadang-kadang topik ni dah bosan, budak tak nak dengar. Kan? Sebab benda ni selalu dibawa dalam peta-peta ceramah, bahawa kalau kita bercakap pasal Melayu, itu nasionalis. Kan? Islam mestilah Islam di atas. Betul, kita bawa benda tu Melayu Islam dan juga Melayu yang tidak membezakan bangsa-bangsa lain. Tapi macam mana kita tak nak bagi topik ni tak bosan tu? Kalau tak nak topik ni bosan tentang Melayu, dia kena panggil abang BHP. Dia sedap cakap tentang Melayu. Agrabah. Okay. Melayu Jamal Abdillah. Melayu Sultan Nazrin. Itu Melayu betul. Kalau macam Rahmat yang pendek-pendek bukan Melayu. Tinggi-tinggi. Melayu betul tinggi. Itu orang nak dengar. Itu views tinggi lah. Maksudnya tapi kalau kita bincang serius sikit, sebenarnya macam sekarang ni dah timbul sebenarnya wacana untuk fahamkan, untuk hidupkan balik tentang Melayu Islam apa semua ni. Tapi dia dah menjadi melampau pula. Betul. Jadi ekstrim. Jadi ekstrim pula Melayu Islam dia. Semalam ada pergi dekat ISTEC forum sejarah apa yang media sosial ni lah. Dia ada merujuk pada seorang tokoh ni lah yang dekat TikTok famous lah. Dia membawa satu naratif sejarah palsu lah. Nabi Sulaiman singgah ke Kedah lah, Keturah macam-macam lah.
Dia dah pergi ke arah situ pula. Jadi sebenarnya ini masalah kita ni sebenarnya. Kita tak ada identiti, kita tak jelas, kita hanya bergantung pada emosi saja. Jadi bila kita tak jelas sejarah kita sendiri pun kita tak jelas, itulah yang sampai sekarang ni kita jadi cepat meresap apa-apa budaya-budaya, apa-apa kita tak jelas. Arab pun kadang kita terima masuk, daripada Korea ke yang popular pun kita terima masuk. Kita tak ada identiti kita yang jelas lah. Contohlah, kalau kita pernah dengar kata yang popular, ungkapan daripada Hang Tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Sebenarnya benda tu tak ada pun sebenarnya. Dalam hikayat Hang Tuah tak ada pun benda tu. Tapi diterima pakai seolah-olah. Kalau kita pergi memorial makam Hang Tuah tu, kalau Ahmad Adam dia tak kata tu makam, tu bukan makam, dia kata Hang Tuah bukan kat situ, dia kata tak ada kat situ, dia kata memorial. Tapi ada ditulis kat situ, takkan Melayu hilang dunia. Kononnya itu ialah ungkapan daripada Hang Tuah. Itu satu pembohongan dari situ. Tak ada. Sebenarnya benda tu ada dalam novel, tapi dipopularkan. Lepas tu bila sampai sekarang ni, ada orang tambah pula, kata ayat ni sebenarnya tak lengkap. Sebenarnya kita ada ayat lengkap dia. Apa ayat lengkap? Pernah jumpa ayat lengkap takkan Melayu hilang dunia, apa tak tahu? Takkan Melayu hilang dunia kalau selagi mana Islam bersama. Dia tambah pula ayat dia. Jadi 2 kali bid'ah dekat situ. Itu masalah tu. Itu masalah macam kita ni. Jadi berkaitan dengan sejarah lampau yang diubah jugalah, yang menyebabkan identiti kita hilang, perkara-perkara mitos diangkat, sehingga menyebabkan hari ini pun orang Melayu dah tak ada nilai, value dari segi knowledge dan sebagainya. Adakah kita nak bawa tahap macam mana kita punya Melayu kita ni, kalau kita nak bincang dari sudut masalah banyak dah kita lambatkan hari ni. Jadi kesimpulan yang kita nak bawa, kesimpulan yang pertama lah kan, sebelum kita nak banyak lagi soalan-soalan kita, menurut Dr. Mukib, Islam dah ada Melayu macam mana? Melayu macam mana yang sebenarnya ni? Yang hari ni yang kita nak. Agraban macam mana? Melayu Jamal Abdillah tu confirm lah. Itu memang Melayu sejati lah. Itu memang suara dia pun memang Melayu. Itu memang Melayu jati lah. Tapi kita bincang, satunya kena faham juga. Kita kena terima hakikat yang Malaysia hari ni macam mana. Dan dalam masa yang sama kita nak menyerap kebudayaan, sejarah-sejarah lama kita kena ambil. Kita ambil yang tu, tak ada masalah. Dan memang itu selayaknya. Untuk berlaku adil kepada sejarah, kita kena ambil warisan kebudayaan lama kita untuk menjadi asas kepada Malaysia hari ini. Tapi kita kena faham, Malaysia ini bukan tanah Melayu seperti mana dulu. Konteksnya dah berubah. Kita kena hidup dengan realiti semasa yang China dengan India ni memang di sini tanah tumpah mereka. Tanah tumpah darah mereka. Tapi sampai hari ni orang masih lagi gelarkan pendatang. Itu masalah. Pendatang. Jadi dia tak faham lah. Dia tak faham konteks lah. Jadi benda ni yang kita kena ubah. Sebenarnya ramai, kalau kita nak cakap tentang Melayu, kita ada banyak sosok Melayu yang kuat jati diri Melayu dia, kuat jati diri Islam dia, dan dalam masa yang sama menerima realiti Malaysia. Contohnya Ustaz Siddiq Fazil. Tapi berapa ramai yang menerima idea-idea daripada Ustaz Siddiq Fazil. Ataupun kalau kita pergi jauh sikit ke belakang, kita ada Dr. Burhanuddin Hilmi. Pun sama, ada idea yang jelas tentang Melayunya macam mana, Islamnya macam mana, kebudayaan Melayu ni sepatutnya macam mana, hak kepada bukan Melayu dekat Malaysia ni sepatutnya macam mana. Dia dah jelaskan ke semua. Tapi kita tak nak ambil benda tu. Jadi sebab itu kita banyak perbincangan kita ni tersangkut pada isu-isu yang lama ni. Kita tak selesai. Isu-isu yang macam Rahmat sebut tadi lah, isu negara bangsa tu lah. Negara bangsa. Itulah saya rasa pun disebabkan mungkin siapa saja yang bercakap di atas pentas ceramah, lagi pentas ceramah politik, isu Melayu adalah senjata utama. Ya, betul. Isu kita ni terancam, pendatang-pendatang menggunakan isu-isu pendatang, perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Tapi saya rasa kan doktor, sampai bila-bila pun siapa yang duduk kat situ dia akan cakap benda yang sama, Rahmat. Sebab itu dia kata dia as a weapon. Bila dia suntik semangat, kita kena keluar berjihad ni untuk mempertahankan Melayu. Tapi dia suka isu ekonomi, isu sosial, kita paling teruk. Lepas tu saya nak dapatkan satu jawapan yang mana, apa kesimpulan kita dapat kat sini untuk tunjukkan yang dekat mana kita boleh suntik untuk bagi budaya kita naik balik, ekonomi naik balik, bila bercakap di atas pentas-pentas pemimpin kita bercakap dengan nada yang ada akal budi. Jadi kita nak dapat macam mana benda tu? Selain daripada wacana, selain daripada tesis, kajian-kajian kita. Saya dulu kan? Mungkin. Okey.
Kalau saya kata sebenarnya satu, kita ada peluang yang besar sebenarnya di masjid. Di masjid. Kalau kita nak tengok macam mana orang Melayu ni maju, orang Melayu ni jelas dia punya pemikiran bermula di masjid. Khutbah, kuliah maghrib, orang Melayu memang banyak tertumpul kat situ. Tapi problem juga sebenarnya bila dekat masjid, perbincangan tentang di masjid ni kita bataskan. Perbincangan tentang budaya kita tak masukkan di masjid. Kita banyak fiqh, banyak tentang fiqh saja. taharah. Kadang-kadang kalau itu pun okey lagi, Mat. Tapi kadang kita pergi masjid, kadang dia goreng tu boleh tahan jugalah. Itu yang kita kata, setengah jam 45 minit daripada maghrib ke isyak. Dia baca dua ayat daripada kitab, dia goreng dia, dahsyat lah. Saya ada satu keadaan kawan saya sendiri dan dia cerita kat saya dalam keadaan malu, penceramah. Dia kata dia cerita tentang tabung haji. Mungkin ni cerita betul, saya tak sebut nama lah. Amin berkenal. Dia cerita pasal tabung haji di Surau Platinum Seksyen 7. Dan keadaan dia goreng isu tabung haji ketika tu, yang konon isu tabung haji Melayu terancam semua. Di hadapan dia adalah CEO tabung haji. Dan pada waktu tu dibetulkan balik, dikenakan balik, dan pada waktu tu memang dia sedar bahawa dia salah. Maksudnya apa? Bagaimana persiapan seorang penceramah nak membawa ilmu ke dalam masjid yang merupakan satu jantung dan lubuk umat Islam ataupun Melayu Islam. So saya rasa betul memperkasakan masjid. Sebab kita dapatlah memperkasakan masjid. Saya tambah Amin. Saya tak pergi kepada budaya sebab saya mungkin bukan orang yang berbudaya, minta maaf mungkin tidak cukup budaya saya. Tapi saya banyak rapat dengan kawan-kawan bisnes. Semenjak Semenjak ni memang saya kuat bisnes. Satu benda saya tengok China, orang-orang bangsa Cina, kawan-kawan kata Tionghoa dan sebagainya, mereka mana bandar mesti ada Dewan Perniagaan Cina. Semua bandar, bukan bandar besar Ipoh, Kuala Lumpur, tak. Yang penting nama dia bandar ataupun pekan, mesti ada Persatuan Dewan Perniagaan Cina. Dan benda ni ditiru oleh satu Melayu yang luas, Melayu Aceh. Yang mereka dah sampai sekarang ni dah generasi ketiga. Dia generasi ketiga sebab apa? Dia orang datang tu atuk orang, sekarang anak cucu dia orang. Aceh berjaya melanggar dominasi dan monopoli Cina dalam perniagaan kerana mereka juga ada konsep yang sama macam mana Dewan Perniagaan Cina. Tapi diorang tak adalah berdaftar dengan ROS, tak ada. Diorang sama-sama diorang Aceh. Dia ada sponsorship, ada supportive. Lepas tu dia bagi, engkau nak buka kedai, kami carikan tapak, engkau meniaga, lepas tu kau kena carum. Dia seolah-olah koperasi, tapi tidak diperbadankan. Diorang tak ada profesor di Raja Ungku Aziz untuk jadikan angkasa. Dia satu nilai yang tinggi, trust. Sebab diorang rasa kepercayaan. Itu budaya Aceh tu sendiri. Aceh tu sendiri, betul. Budaya Aceh. Dan meremang saya bila tengok bagaimana diorang boleh buat Maulid Akbar. Diorang panggil saya masa tu, saya ingat lagi, Maulid Akbar panggil saya. Diorang boleh tumbang lembu masa Maulid Akbar 10 ekor lembu menggunakan dana persatuan diorang untuk yang dicoket saja. Maksudnya ada lagi tempat-tempat lain. So maksudnya kita boleh je ambil saja kebaikan ataupun kebijakan bangsa lain dan kita implementasi pada diri kita. Masalah Dewan Perniagaan Melayu, minta maaf kalau orang berniaga Melayu marah pada saya, mereka tak mampu jadi seperti Aceh paling kurang. Nanti kejap lagi saya kata saya banggakan Aceh. Tak, saya nak kata bahawa kita juga boleh. So tolong mulakan. Dan koperasi pula, sampai ada satu ayat bitter tentang koperasi. Minta maaf juga orang-orang koperasi kalau dengar ayat ni. Koperasi ni sekarang jadi tempat apa? Bukan tempat untuk bantu-bantu, tapi koperasi menjadi tempat pinjam-meminjam. Dana koperasi dipinjamkan balik kepada ahli, interest yang tinggi dan sebagainya. Cara buat duit dengan interest. Cara buat baik interest dengan koperasi. Lah kita pula menjebak orang Melayu kita. Sedangkan sepatutnya koperasi itulah bentuk membantu peniaga-peniaga baru-baru nak up. So saya rasa untuk bisnes lah Amin. Saya nampak tu. Untuk budaya mungkin kalian lebih arif. So satu hal tentang bisnes. Sebab kita suka tengok nilai bila orang Melayu ni saling bantu-bantu. Tapi lah banyak sifat-sifat macam sifat dengki, sifat orang Melayu tak boleh orang lain lebih daripada dia. Jadi masalah dan juga benda ni dah diwarisi. Dan seingat saya lah doktor, sefaham saya, bila ada nilai macam dalam keluarga Melayu boleh berbahasa Inggeris, hantar anak belajar di sekolah Inggeris, universiti Inggeris, ada perubahan nilai tu. Tapi bila kata sifat dengki, sifat tak boleh lebih, sifat suka meminta-minta, masih lagi ada. Saya rasa sampai bila-bila orang Melayu tak akan maju dari sudut pendidikan, dari sudut perniagaan, hanya segelintir saja. Tapi kita tak akan dominan sebab kita dah biasa diri kita berharap. Itu bagi saya. Cuma kita perlu kekuatan lah, enhance lagi. Tapi kalau sikit tambahan tentang
kebergantungan tu. Orang Melayu ni dia ada sifat kebergantungan. Kalau kita kata Cina dia ada Dewan Himpunan Cina, orang Melayu dia silap dia lah dia terlalu memberi tumpuan fokus dia kepada parti politik. Orang Melayu mana ada NGO yang kuat, NGO yang konsisten kuat mewakili orang Melayu dalam isu pendidikan ke, isu apa ke. Tak macam Don Jiaozong. Semua parti politik pun akan ikut apa naratif apa orang? yang naratif daripada Don Jiaozong. Okay. Dong Zong. Saya nampak tu betul. Tapi orang Melayu dia tertumpu pada parti politik. Bila kita kata tertumpu pada parti politik, dia problem lah. Sebab politik ni dia macam-macam lah. Dia punya polemik dia, siapa yang nak ni. Seni dia. Tapi kalau kita tertumpu kepada NGO, kita ada kesatuan kita sendiri. Yang ni yang orang Melayu tak ada ni. Sebenarnya budaya tu dah ada. Budaya kerjasama, gotong royong itu is prinsip koperasi. Tapi kita tak perkasakan benda itu. Dalam konteks yang lagi structured lah kita kata. Benda tu tak diperkasakan. NGO. Yang ada adalah beberapa NGO. Tapi itu pun tak menyeluruh. Contohnya macam CAP apa semua. Tapi tak menyeluruh. Kalau kita dapat divertkan pemikiran orang Melayu supaya untuk dia membangun, tak perlu bergantung pada parti politik, tapi dia boleh gerakkan. Dia ada isu apa? Isu kemiskinan, okey. Buat NGO apa semua, tapi bincang tentang isu kemiskinan supaya orang politik pun ikut. Ini yang kita kata third force ni. Third force Melayu ni yang tak ada. Tapi zaman sekarang ni third force mesti jadi macam politik lah. Third force jadi macam politik, ataupun third force dia tak serius pun. Tak serius. Dia tak realistik. Sebab dana dia daripada kerajaan juga, daripada yang berkuasa. Betul. Kan? Dia tidak ada kekuatan itu. Tapi bagi saya pun apa yang saya nak sebut kat sini, dari sudut yang kita sebut pasal kemalayuan tadi kan, segi bantuan-bantuan, saya nak lontarkan satu lagi. Kelemahan kita disebabkan berpecah ni disebabkan banyak parti politik Melayu. Jadi saya nak tanya kat doktor, untuk doktor bincangkan dekat sini juga. Kalau kita nak hadkan parti politik tak boleh, sebab itu demokrasi. Tapi disebabkan parti politik yang pelbagai ni, Melayu makin berpecah. Dan hanya pada certain masalah, contohnya baru ni kes tentang Ni Elin. Masa tu semua NGO, parti-parti politik Melayu kecuali yang bersama dengan kerajaan lah hari ni kan, diorang duduk untuk membangkitkan hal ni. Sebab kan isu Ni Elin ni pun isu Majlis Syariah dan juga Mahkamah Sivil. Itu banyak perbahasan dia. Cuma saya nak sebut, perpecahan Melayu ni tak boleh elak. Macam perpecahan Arab pula. Arab lemah sebab Arab pecah, Melayu lemah pun sebab pecah. Adakah itu juga satu aspek yang kita boleh tengok? Kalau saya tak melihat benda tu satu isu sebenarnya. Sebab perbelahan ni dekat mana-mana pun ada. Selagi mana dia manusia ni, tak semestinya ada parti politik. Dekat masjid pun bergaduh. Betul. AJK masjid pun bergaduh. Kalau kita kata dekat mana yang paling bersih sekali orang Melayu, dekat mana? Kalau masjid lah paling bersih. Kalau di situ pun bergaduh, cuba bayangkan dalam konteks politik. Kat pasar semua bergaduh. Dekat pasar. Sebab isu dia bukan soal parti politik, berapa banyak parti politik yang ada, tapi macam mana kita menguruskan perbezaan pandangan. Ini yang kita tak diajar ni. Betul. Perbezaan, macam mana kita nak meraihkan perbezaan pandangan. Betul. Yang ini daripada dulu sampai sekarang, berapa ramai tokoh-tokoh Melayu yang hilang, kita gelapkan sumbangan dia sebab kita tak meraihkan perbezaan pandangan. Kalau kita kata yang Melayu kiri, dia kadang-kadang dia menafikan sumbangan daripada Tun Dr. Ismail. Kalau daripada UMNO, dia akan menafikan sumbangan daripada Melayu kiri. Jadi banyak yang hilang. Jadi sampai kepada kita, generasi kita dah tak ada tokoh dah. Bila kita siapa tokoh Melayu yang awak rasa paling sesuai untuk kita gunakan dalam konteks negara bangsa, contohnya, kita pun tahu. Kenal Burhanuddin Hilmi? Tak kenal. Kenal Ahmad Bersamam? Tak kenal. Kenal Pak Sako? Tak kenal. Ashraf Wajdi lah. Jadi banyak kita hilangkan tokoh-tokoh ni sebab perbezaan pandangan. Betul. Kita tak boleh terima. Kita tak boleh nak terima benda ni. Ini isu paling besar. Tapi perbezaan pandangan ini satu isu juga. Geng-geng agamawan pun berpecah lagi dahsyat daripada yang Sufism, macam-macam. Kan. Jadi itulah perpecahan. Tapi bila Melayu boleh kuat? Sebab kita tengok ISET, penuh KL. Baru ni Ali Putrajaya penuh. Dia Melayu, bukan Melayu je Min. Bagi aku Palestin penuh. Kita boleh kejut pun tengok. Kita boleh bersatu ataupun jadi kuat bila kita jadi minoriti. Aku tengok itu mana-mana semua. Jadi maksud lah. Bila dia terancam dia bersatu lah. Tengok Palestin, bersatu. Tadi apa? ISIS rasa terancam. Macam kita bincang lah. Pergi ISIS, pergi ni Elin, pergi Palestin mungkin dah lama lah. Cerita-cerita baru. Kita pergi. Tapi tahu tak pasal kes ni Elin ni? Tak tahu. Dia kaitan dengan siapa? Tak tahu. Jadi isu ni sampai ke mana? Bila mula kes?
Alah, hantar lah, janji kita pergi Janji ni, kita pergi, kerajaan ya. nak lawan syariah ni, kita pergi. Okey, kita pergi. Tapi hasilnya, apa yang kita dapat? Kan, dari sudut kemelayuan itu. Jadi kalau orang kata Melayu malas, kalau orang kata Melayu lemah, Melayu pecah, itu kita lah. Cuma dari segi kuasa politik, sampai bila Melayu boleh bertahan? Adakah kerana PM tu mesti orang Melayu, ataupun PM boleh diubah? Bukan orang Melayu. Dia kuasa politik Melayu tu dah akan kekal. Cuma problem ialah kita, orang akan melihat tentang signifikasi, impak kepimpinan Melayu. Orang akan persoalkan. Sebenarnya bukan Melayu ni boleh terima je sebenarnya. Melayu dekat atas dia boleh terima. Tapi Melayu yang macam mana? Orang Islam yang macam mana? Melayu Islam yang macam mana? Kalau korak apa semua, tak payah nanti ni semua orang pun tak ada orang yang akan angkat pada pemimpin yang korak ni. Jadi dekat situ je isu dia. Betul. Dia boleh kekal, wajahnya ada, tapi impak itu, penghormatan kepada institusi, karisma itu tak ada. Kita sebab tu bila benda tu tak ada, kita pun bercakap lah, okay, kita paksakan ketuanan. Kita paksakan, oh kita tuan dekat sini lah. Kita kena, bila kita dah sampai satu tahap memaksakan kita punya authority kita, mana kita lemah lah. Sedangkan kita boleh je tunjuk kita punya pemikiran, kita punya ketokohan, kepimpinan, kita kepimpinan, kita punya credibility, kita punya kemampuan. Tapi kita tak angkat yang itu. Itu problem dia lah. Baik, sekarang ni dalam sudut Nusantara pula, yang lebih global sikit. Dulu kita tahu dalam pembentukan Melayu Nusantara ni besar, daripada Siam, Aceh, Brunei, Langkat Sukar dan sebagainya, Singapura dan sebagainya. Sekarang ni ceritanya kita beberapa negara Nusantara dah jadi republik. Dan yang ada Sultan Tanah Melayu, sebenarnya Tanah Melayu, Brunei, Sarawak dan juga Brunei. Ada juga lah Siam, Thailand tu sekarang ni dah jadi Raja Thailand lah, yang bukan Islam. Jadi dalam semua ni, semua ada sultan-sultan, raja-raja yang bernaung, yang menjaga, pahlawan dan wali sebagainya. Saya tinggal 2 je. Kan? Jadi agaknya apa yang menyebabkan kehilangan sultan-sultan Melayu, dan adakah ini juga menghilangkan Melayu? Tapi kalau tengok di Indonesia, sifat kebangsaan dia masih lagi kekal walaupun negara republik. Kan ada kaitan, Doktor? Situasi dekat Indonesia, dia sebenarnya memang kita tak adalah buat pecahan. Alam Melayu ni alam Melayu je, sebenarnya tak ada beza pun. Cuma faktor politik itu membezakan, yang membuatkan kalau kita kata dekat Indonesia, dekat Sumatera tu ada banyak sultan Melayu dekat situ. Serdang, Delhi, Langkat, yang semua yang masa revolusi sosial Indonesia tu dibunuh oleh gerakan revolusi Indonesia lah. Tapi isunya kenapa dia bunuh. Jadi kalau lihat pada isu politiknya, sebab sultan-sultan Melayu ketika itu dilihat pro kepada Belanda. Ya. Tapi kita kena faham lah, dia sebenarnya isu politik ni macam-macam lah. Jadi dekat Indonesia tu ada tomahan yang kononnya Sultan Melayu ni berpihak kepada Belanda. Belanda lebih orang kata apa, lebih kasar, lebih favor kepada sultan-sultan Melayu dan juga kepada orang-orang Melayu. Betul. Jadi bila sama macam kita lah, kita pun ada konteks politik yang macam tu. Konteks sejarah tu sama. Bila kita kata bincang tentang Melayu miskin apa semua ni, ada konteks sejarah dekat situ. Kenapa Melayu boleh jadi miskin? Sebab tumpuannya British dekat tanah Melayu ni fokusnya kepada bandar. Pecah perintah. Kepada bandar. Jadi banyaklah pembangunan, fasiliti, kemudahan apa semua, jalan. Fokusnya pada bandar. Bila kita kata bandar, yang duduk di bandar itu kebanyakan bukan Melayu. Jadi daripada situlah, selepas daripada British pergi sekalipun, kesan sejarah tu kekal. Kita memang kita rasa kita dah merdeka, tapi kesan sejarah masih kekal. Masih lagi kekal sampai sekarang ni. Itu yang kita bila nak bincang apa semua kena faham juga konteks. Ni ramai juga dekat luar tu memang banyaklah mencapah lah idea-idea tentang macam mana nak ambil balik, nak rampas penguasaan ekonomi China. Sebenarnya kita dah buat dasar ekonomi baru DEB, DEB. Tapi kenapa tak mencapai tujuan kita yang asal? Mana ada something wrong. Sehingga kan kita pun orang Melayu kecewa dan masih lagi mempersalahkan bukan Melayu, dan bukan Melayu pun melihat kita dah bagi peluang DEB, kenapa masih orang Melayu masih lagi pada tahap yang sama? Ya.
Kat sini Min, kita boleh pergi kepada beberapa soalan terakhir. Sebab kalau tak kita macam orang English kata, orang putih cakap, kita just pukul di sebalik semak ataupun apa pun around the bush. Around the bush. Beat around the Beat bush. around the bush. Atau ada mungkin pepatah Melayu yang kena dengan situasi tu. Kata belajar English lah. English. Apa ngajar Melayu? Kalau ada pepatah yang kena dengan situasi tu, kalau tak kita hanya berpusing di situ saja, kita berkisar dengan tak jumpa jalan keluar. So saya rasa yang terakhir pada saya, dan mungkin Amin boleh ni, saya nak tanya Dr. Mukit, dalam sekarang jabatan Dr. Mukit Akademi Pengajian Melayu, kalau boleh kita kata daripada institusi pendidikan ni yang ada Prof Diraja Ungku Aziz ni, apa yang sekarang Dr. Mukit dan juga rakan-rakan sepenjawat usahakan melalui APM untuk memartabatkan Melayu? Saya tahu banyak, tapi yang mungkin Dr. Mukit rasa signifikan dan patut ceritakan pada waktu sekarang untuk angkat Melayu. Satunya ialah kita nak bagi masyarakat faham yang Melayu tu bukan sekadar perbahasan tentang Melayu tu luas. Dan kita nak faham tentang Melayu, kita kena baca sastra. Orang kita problem dekat peringkat sekolah, kita tak membaca sastra. Kita tak membaca sastra. Sastra itulah satu, orang kata, pintu ke arah memahami siapakah Melayu yang sebenar. Macam mana bentuk Melayu sebenar. Macam mana pemikiran Melayu yang sebenar. Macam awak ni ada buat syarahan dekat APM. Panggil Sastrawan Negara Muhammad Haji Saleh. Okay. Kita bincang. Kita semua faham tentang cerita rakyat. Baik. Pak Pandey, cerita Pak Kaduk apa semua. Tapi dekat sekolah kita ajar. Kita ajar dekat peringkat sekolah. Tapi kita tak faham penceritaan di sebalik, pengkisahan di sebalik cerita-cerita rakyat. Pak Pandey sebagai contoh. Kita kata apa? Pak Pandey. Kok berangan. Pak Pandey yang tukar ayam. Tukar ayam. Tukar ayam. Kau berangan Mak Jenin. Mak Jenin. Mak Jenin. Dia tukar ayam. Betul. Jadi kita kata apa? Pak Pandey tukar ayam. Kenapa Pak Pandey tukar ayam? Kita kata bodoh Pak Pandey ni pergi tukar ayam. Jadi sebenarnya kita tak faham macam mana penceritaan orang dulu-dulu dia nak mengkritik penguasa. Jadi itu satu kritikan tu. Dia nak tunjukkan yang sebenarnya rakyat biasa ni buatlah macam mana sekalipun tak boleh kata tak nak kepada raja, kepada penguasa. Kalau contohlah kalau kata Pak Pandey tu dia kata, mana boleh? Ni ayam patik. Apa akan jadi kepada Pak Kaduk? Matilah. Akan mati. Jadi penceritaan yang macam ni untuk kita faham, untuk kita fahamkan kepada masyarakat, kita membaca kisah yang sama tapi macam mana tafsiran tu. Jadi itu kalau konteks akademik lah yang kita kata. Tapi yang lainnya ialah macam mana kita nak membangunkan segelintir ataupun sekelompok masyarakat, mahasiswa, khususnya mahasiswa Melayu ni, dia ni akan keluar menjadi sebahagian daripada komponen masyarakat. Tapi kalau kita tak membetulkan mereka ni di peringkat yang paling asas, peringkat universiti, jadi kalau mereka keluar, mereka akan menambah beban kepada masyarakat. Jadi sebelum mereka ni masuk ke dalam masyarakat, kita kena ubah dulu pemikiran. Tak ramai pun tak apa. Sebab daripada 30 orang, 40 orang ni, dia akan melahirkan 30 orang yang lain. Betul. Jadi akhir sekali kita akan capai kepada matlamat kita yang asal. Kita nak masyarakat yang macam mana, kita nak orang Melayu yang macam mana. Itu yang sebenarnya saya dengan beberapa rakan-rakan pensyarah cuba untuk buat kepada mahasiswa, khususnya dekat Akademi Pengajian Melayu lah, sebab dekat situ ramai student Melayu dekat situ. Jadi kita nak bagi kefahaman yang itu. Sebelum dia masuk masyarakat, itu kefahaman dia tentang budayanya macam mana, tentang bahasa macam mana, sikap kita terhadap ekonomi macam mana, sikap kita terhadap non-Muslim macam mana, sikap kita terhadap dari aspek apa yang kita boleh berkompromi, apa yang kita tak boleh berkompromi, apa aspek yang kita boleh let go, apa yang kita perlu lepaskan, apa yang kita boleh wariskan. Semua itu kita perlu bincangkan wacanakan, dan masukkan dalam pemikiran 30 ke 40 orang mahasiswa ni. Itulah kita punya dahsyat. Dan saya percaya Dr. Mukit perjalanan masih panjang, paling jauh, dan jangan putus asa, sebab saya ingat lagi bila Prof Wan Al-Atas walaupun mereka sekarang walaupun mereka sekarang agak ke kanan, bila dia disebut berkaitan tentang Syed Naqib Al-Atas, sebut dia tak sangka pada waktu sekarang ni dia nampak ramai
orang muda, orang Melayu mampu memahami apa yang dia tulis. Maksudnya apa? Dia kata kalau benda ni dibincangkan 30 tahun lepas, tak ada orang sambut ataupun tak ada orang faham. So ia perjuangan anak-anak murid Nakib Al-Atas, geng-geng atas dia ni, untuk memahamkan orang biasa dan memasukkan orang-orang layman, orang-orang awam ni ke dalam pembincangan yang berat ni, dan akhirnya mereka membentuk kelompok mereka sendiri. Masuk dalam penjawab awam, masuk sebagai awam, pentadbir. Dia akan ubah daripada situ. Sehingga kan perkataan Islamisasi ilmu of knowledge ni menjadi buah mulut sekarang. So saya rasa ini adalah perlukan permulaan yang pertama. Tapi betul-betul setuju. Sebab ada pentadbir-pentadbir ramai lah sebenarnya yang kita tak tahu pun rupanya dia ni dipengaruhi oleh idea oleh Syed Nakib Al-Atas. Tapi dia bawa idea tu dalam masa dia pegang jawatan, dia jadi rektor PTD. Dia bawa dalam jabatan dia, dia bawa dalam, kalau konteks institusi, dia bawa dalam institusi dia. Dia berkembang. Jadi universiti tu macam itulah sepatutnya. Itu so kita doakan berjaya untuk menggerakkan movement Melayu luas. Saya sebut Melayu luas. Baik, bukan Melayu agraban. Bukan agraban. Sebagai penutup Melayu terancam ataupun tidak sekarang untuk 5 tahun akan datang sebelum pilihan raya? Mana nanti boleh 4 tahun lagi, 24 bulan dah jadi setahun Madani. Kalau betul setahun. Malam setahun 24 hari bulan ada majlis kesyukuran. Jadi malam ada majlis kesyukuran. Kerajaan Malaysia Madani. KSU semua turun, menteri-menteri semua wajib turun. Dibuat di Putrajaya, Masjid Putrajaya, mendoakan kesyukuran atas setahun kerajaan Malaysia Madani. Jadi ada 4 tahun lagi. Maknanya dalam 4 tahun ni banyak ke hak-hak orang Melayu akan hilang melalui pendapat atau mungkin. Itu yang ni boleh jadi bahan kempen ni. Jekon boleh ambil ni. Jekon boleh ambil ni. Sila. Makan. Jekon boleh ambil ni. Boleh ambil. Dia sudah wacana bincang-bincang masa kat universiti kan. Tapi susah juga lah nak jawab. Yes or no tu satu benda yang susah lah. Tapi kalau melihat kepada situasi sekarang, nampak ada perubahan. Nampak dari sudut status quo-nya orang Melayu masih lagi kekal yang masih sama, masih lagi kuat, tak ada. Dan yang lebih penting ialah pengukuhan institusi. Dan pengukuhan institusi ni yang paling penting, macam mana untuk dari sudut ekonomi dan sebagainya itu. Inilah yang kita sama ada kita jawab Melayu terancam ataupun tak. Nampak tak plesir tu? Bagi saya Melayu akan terancam. Selagi mana Melayu hidup dalam mitos, selagi mana Melayu tak nak keluar daripada kepompong pemikiran lama, Melayu tak nak berjuang dalam ekonomi, Melayu masih jadi juara dalam masalah sosial, kita akan terancam. Tapi nak tambah yang tu baru teringat ada satu point. Sebenarnya memang orang Melayu ni bila kita nak track macam mana terancam tu, dia jadi satu word yang, satu terma yang memang diterima meluas. Betul. Terancam. Jadi kita track, dizalimi, dianiaya. Jadi kita baca apa semua rupanya dekat mana dia punya permulaan dia. Rupanya dia ada dalam konsep nationalism Melayu. Nationalism Melayu lah nationalism of fear. Yang contohnya macam kita kata yang mulakan Kesatuan Melayu Singapura, Yunus Abdullah. Untuk dia katakan untuk membangkitkan semangat Melayu ni, dia mulakan dengan premis yang sama. Melayu terancam disebabkan penguasaan orang asing. Jadi ada dekat situ rupanya. Jadi kalau kita daripada nationalism tu, kita pergi pula kepada konsep kemelayuan pun sama. Rasa takut orang Melayu ni akan hilang. Takut. Ini takut ni terancam lah. Jadi rupanya dia ada, orang kata apa, tertanam secara tidak sedar. Tetapi ada aspek positif dengan negatif lah. Kita kata nationalism of fear ni, kalau digunakan secara positif, membangkitkan semangat, silakan, tak ada masalah. Tapi dalam masa sama kita kena faham juga, kalau masa tu memanglah itu sebelum daripada penumbuhan Malaysia, sebelum daripada Malaysia merdeka. Sekarang ni kita dah merdeka, kita dah duduk dalam satu konsep negara, warga negara yang sama, ada hak yang kita perlu tunaikan. Jadi perbincangan tu macam mana? Jadi macam mana kita nak salurkan daripada nationalism yang kita kata of fear tu, rasa terancam tu, kepada aspek yang positif sahaja. Baik, saya nak tutup dengan seorang, dapat dah jawapan tadi. Saya nak tutup dengan satu tokoh falsafah, sastrawan negara, Shannon Ahmad. Ketika dia mengulas tentang Melayu malas, dia tidak berjawab dengan statement.
Tetapi Shannon Ahmad tidak menjawab dengan kenyataan, nak menyangkal balik perkataan Melayu malas. Tapi Shannon Ahmad almarhum telah menulis satu buku, Ranjang Sepanjang Jalan. Betul. Ranjang Sepanjang Jalan adalah satu penceritaan. Ini adalah teknik orang Melayu yang mana bila dia nak mengkritik, dia mengkritik dengan cerita, dengan seni, dengan syair, dengan pantun. Sebab tu tadi bila Dr. Mukid berkaitan tentang Pak Kaduk dan sebagainya. So Shannon Ahmad buat satu cerita bagaimana nak kritik orang yang mengatakan Melayu malas. Dia mulakan cerita bagaimana pagi-pagi orang kena bangun. Betul. Orang Melayu bangun pagi. Orang Barat tak bangun pagi, tuan-tuan. Orang Eropah tak bangun pukul 4 pagi. Tapi bangun pagi, masak nasi, kemudian berjalan berkilometer sampai ke tengah sawah pandak, bedang panas. Mereka pula dikacau oleh serangga dan juga haiwan perosak. So nak kata Melayu bukan malas, cuma masalahnya adalah mengukur aktiviti kita dengan aktiviti orang Barat. Maka cara mengukur tu salah. So kita tak malas, cuma kita rajin dengan cara tersendiri. Apa yang saya nak simpulkan untuk belah saya, Dr. Mukid, terima kasih, dan juga P.U. Amin, saya rasa adalah yang paling penting adalah Melayu itu paling penting adalah beradab. Tapi jangan pula sampai kita dipijak-pijak. Teruskan mengangkat kemelayuan kita, tapi cubalah menjadi Melayu luas, bukan Melayu sempit. Wallahualam. InsyaAllah, moga-moga yang ada sifat kemelayuan itu terus kekal, bukan saja menggunakan produk-produk Melayu. Tapi yang lebih penting adalah untuk kita memahami yang disebutkan tadi, ada hati budi, akal budi, dan meningkatkan nilai budaya kita. InsyaAllah ada banyak lagi perkara-perkara penting yang mungkin anda tak puas hati ataupun tak sampai. Anda boleh tulis di ruangan komen. Kita akan panggil balik Dr. Mukid untuk jawab balik soalan-soalan anda semua. InsyaAllah. Komen. Saya suka yang kutuk saya, kutuk Amin. Komen. Terima kasih semua. Ada. Terima kasih semua. Moga-moga sampai matlamat dan tujuan perbincangan kita. Moga-moga Melayu terus dipelihara oleh Allah SWT. Takkan Melayu hilang di dunia. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selagi Islam ada. Tertinggal tu. Betul aku boleh baca. Betul.